awwalin. Allahumma inni astaudi'uka ma lam tanihi fardub ilayya indaha ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baca muka surat 30 dah. Putih tengah pun tak. Putih dah kalah pun ni dah. Payah nak baca. Biasanya mudah dah. Habis kita jauh sangat. Ambil dan hanya sonyo lah sini lah. Okay. Baginya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni belah ni. Nah, ni belah ribu kata ni. Bahasa ni baca. Jom ni. Muka surat 30. Bagi ni belah kata tu. Sini situ lah. Buat ini kalau ni. Tak berhabis selama. Kerana bahawasanya ilmu itu. Kerana bahawasanya ilmu itu asal gitulah. Ilmu itu asal dari nyodah. Ilat yang mengatakan ilmu ni taluk pada gua kakak sebabnya kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang berbekas. Ilmu ni bukan sifat yang berbekas. Ilmu ni bukanlah sifat yang berbekas. Dia tak ada pada ada. Bukanlah KJL bagi ilmu ni dia berbekas yang mengadakan hak tak ada pada ada dan ada tak ada situ dia. Sebab itulah tiga ilmu ni taluk ego kakak tu. Maka dari kerana itulah kerana ilmu ni bukan daripada sifat yang bekas. Dan kerana itulah kerana ilmu ni bukan daripada sifat yang bekas. Dengan sebab ilmu ni bukanlah sifat ta'aluk yang bekas. Dari kerana itulah kerana ilmu bukan daripada sifat yang berbekas. Umum ta'aluknya dengan sebab ilmu ni
bukan daripada sifat yang bekas, maka sebab itulah umum ta'alluqnya ilmu tadi. Jadi umum ta'alluq dengan sebab ilmu ni bukan saja berbekas, bukan saja menjadi tak ada tak ada. Maka sebab itulah dikatakan ilmu ni ta'alluq dengan akal, umum ta'alluqnya. Dari kerana itulah, kerana ilmu bukan daripada sifat yang berbekas, umum ta'alluq kepada sekiranya sifat. Umum mana meratai ta'alluqnya ilmu kepada sekiranya tersebut. Yang tersebut ni mana wajib, mesti harus. Dengan sebab ilmu ni bukan daripada ta'alluq yang bekas, maka sebab itulah ilmu ni umum ta'alluqnya kepada ego kakak. Amin. Bersalahan kudrat dan iradat. Sebab apa tak serupa kudrat iradat dengan ilmu ni sebab ta'alluq? Itu bersalahan tu. Bersalahan maknanya tak serupa ta'alluq ilmu dengan ta'alluq kudrat tu. Sebab apa? Sebab apa ilmu ni bersalahan tak serupa ta'alluq dengan kudrat. Bersalahan kudrat dan iradat. Maka keduanya kedua kudrat iradat sifat yang berbekas. Yang berbekas mana yang berbekas mana sifat yang berbekas, ini makna sifat yang menjadikan tak ada pada ada dan ada pada tak ada situ tu. Bekas dia panggil. Maka sebab itulah sebab mana? Maka sebab itulah sebab kudrat iradat ni ta'alluq berbekas. Maka sebab itulah sebab kudrat iradat ta'alluq berbekas. Tiada ta'alluq kedua kudrat iradat melainkan ta'alluq kudrat pada yang dapat berubah daripada Adam kepada wujud dan daripada wujud kepada Adam. Jadi dengan sebab kudrat ni bukan sekali lagi dia romel dia. Bersalahan kudrat dan iradat. Maka kedua kudrat iradat sifat yang berbekas. Maksud bekas ini mana menjadi tak ada pada ada tak ada. Maka sebab itulah sebab apa? Sebab kudrat dan iradat ni ta'alluq. Maka sebab itulah sebab kudrat dan iradat sifat yang berbekas. Jadi dengan sebab kudrat iradat ni tugas dianya atau ta'alluq dia pada bekas yang menjadikan tak ada dengan sebab kudrat iradat ni CGA dia atau tugas dia menjadikan ada tak ada pada ada, dia ada ta'alluq kedua kudrat iradat tidak ta'alluq melainkan mereka ta'alluq pada yang dapat berubah daripada Adam tak ada pada wujud dan daripada wujud ada pada Adam. Gitu ya. Seperti yang telah lalu bicara bahasan. Seperti yang telah lalu bicara bahasan pada bab kudrat iradat dulu. Sebab apa? Sebab apa kudrat iradat ni ta'alluq kepada berbekas. Sebab apa kudrat iradat ni dikatakan ta'alluq kepada membekas ada pada ada dan ada pada tak ada kerana jikalau bukan kerana ada kerana jikalau ta'alluq kedua kudrat iradat dengan yang wajib. Kalau sekiranya kudrat iradat ni ta'alluq kepada benda wajib,
benda wajib maknanya dah benda wajib ni zat dan sifat Ta'ala. Jadi kalau kudrat iradat ni ta'aluk kepada zat sifat, ta'aluk menjadikan zat Allah dan sifat Allah, dan ta'aluk menadakan zat dan sifat Ta'ala, gitu. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib ini ialah zat dan sifat Ta'ala. Maksud ta'aluk sini mengadakan zat Ta'ala dan mengadakan sifat Ta'ala, atau mengadakan zat Ta'ala sifat Ta'ala. Segitu. Okay. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib, maknanya wajib ni benda yang wajib ni benda yang ada sentiasa, yang tak ada. Seperti zat dan sifat Ta'ala ni benda yang wajib, benda yang ada sentiasa, yang tak ada. Tiba-tiba kudrat, tiba-tiba iradat menentukan ada zat Ta'ala. Iradat menentukan sifat Ta'ala. Iradat menentu, kudrat menjadi. Nah, jadi betul hakikat lah. Daripada wajib, tak ada balik. Kata terima lagu tu. Itu dia. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib, ingat dia. Bila ta'aluk yang wajib sini, sama ada mengada atau menada. Kalau ta'aluk mengada, berarti iradat menentukan ada zat Ta'ala. Iradat menentukan ada sifat Ta'ala. Bila iradat menentu, kudrat menjadikan zat, kudrat menjadikan sifat. Sebab selorongnya dia panggil. Ilmu, iradat selorongnya. Jadi kalau sifat kudrat iradat menjadikan benda wajib dah, apa akan jadi kesedihannya? Ya. Kerana jikalau ta'aluk keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib bagi hendak mengadakan dia. Kalau ta'aluk kudrat iradat nak mengadakan dia, berarti iradat menentukan ada zat Ta'ala. Iradat menentukan sifat Ta'ala. Sedangkan zat Ta'ala dia wujud dah. Sifat wujud dah. Ibu iradat menentukan. Sifat iradat menentukan, kudrat menjadikan pula zat sifat Ta'ala tu. Sedangkan zat tu qadim. Jawabnya, kalulah kudrat iradat ni ta'aluk pada wajib yang nak menjadikan. Mana kalau kudrat iradat ni ta'aluk nak menjadikan zat sifat Ta'ala, jawabnya nescaya lazim daripadanya tasul hasil lah. Lazim daripada menjadi benda ada dah. Zat tu hanya ada dah. Kalau kudrat menjadikan ada dah situnya, tasul hasil dipanggil. Tak imakar itulah. Tak imakar. Benda yang ada dah, benda yang ada sedia kala lagi, tiba-tiba kudrat iradat nak menjadikan. Berarti kalau kudrat iradat menjadikan, pasti menghasilkan benda ada dah. Ya, terselesai mengadu benda ada dah. Benda ada dah, jadi ada pula akan tak terima begitulah. Benda ada kita ni, zat tu ada dah. Tiba-tiba kudrat iradat menjadikan zat dia pula, dia akan tak terima lah gitu ya. Tahsil hasil. Tahsil menghasil, al-hasil telah ada dah. Tahsil menghasilkan, al-hasil telah ada dah. Maka mustahil kata terima gitu. Atau ta'aluk mengadamkan dia. Atau ta'aluk mengadamkan dia takdir kitabnya. Kerana jikalau ta'aluk keduanya dengan yang wajib bagi mengadamkan dia. Tidak. Itu bahasa ni, atas itu lah. Kali-kali kitab tu lah. Sebab tu bagi sini, dia tulis tu, atau mengadamkannya, atas pada kata, mengadakan dia. Jadi takdirnya, jikalau ta'aluk keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib, bagi mengadamkan dia, mengadakan dia. Atas itulah. Tadi bagi mengada tak? Ni bagi mengadam pula. Jadi kalau sekiranya kudrat iradat ni ta'aluk bagi mengadamkan, menadakan zat sifat Ta'ala tu. Tadi ta'aluk pada menjadi. Ada situ lah mudah. Jadi mengadam sini atas pada mengada. Takdirnya
jikalau ta'alluq keduanya, kedua kudrat iradat dengan yang wajib, bagi mengadamkan dia. Bagi menadakkan dia benda wajib tu. Apa macam ni? Menadakkan zat Tuhan. Menadakkan sifat Allah. Kalau kudrat iradat ni ta'alluq pada nak menadakkan zat sifat Allah, apa akan jadi? Dia ta'alluq nak mengada. Kalau ada dah, tak ta'alluq nak mengada kepada Rasul Hasih. Tak, ni sifat kudrat iradat nak menadakkan benda dah. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat qadim, sifat kudrat nak menadakkan benda tu. Jadi. Jawab dia nya, kalaulah kudrat iradat ni ta'alluq pada nak menadakkan zat sifat Allah, jawabnya maka lazim daripada demikian itu, maka lazim demikian maka lazim dari mereka itu mereka menadakkan zat dan kudrat Allah tu dan sifat Allah, dan maka lazim dari mereka itu demikian menadakkan, demikian kudrat dan iradat menadakkan zat sifat Allah tu. Ataupun demikian zat dan demikian kudrat iradat menadakkan yang wajib lah. Lupa lah itu tu. Lazim apa? Lazim dari mereka itu demikian kudrat iradat menadakkan zat sifat Allah, lazimnya bertukar hakikat lah. Bertukar hakikat, kau ada, dia tak ada. Tak terima lah. Kalau ada sudah kala lagi, tak ada. Bertukar hakikat akan tak terima lah. Kalau mengada-ada dah, tak sudah hasil. Mengadakan benda ada dah, dia ada pula. Tak sudah hasil dia panggil. Kalau menadakan benda ada dah, dia kata bertukar hakikat lah. Bertukar balik baik dia panggil. Bertukar hakikat balik baik. Daripada benda ada, jadi tak ada situnya. Gitu. Sebab apa bertukar hakikat? Kalau kudrat iradat ni ta'alluq pada menadakkan zat sifat Allah, lazimlah pasti bertukar hakikat. Sebab apa bertukar hakikat? Kalaulah kudrat iradat ni ta'alluq pada menadakkan zat sifat Allah, jadi bertukar hakikat. Sebab apa? Sebabnya kerana bahawa hakikat ada. Kerana bahawa hakikat yang wajib itu, gapo hakikat wajib ni? Gapo hakikat yang wajib? Kata kerana bahawa hakikat yang wajib itu barang tak menerima tak ada. Benda wajib dan wajib ni menerima tak ada. Tiba-tiba benda terima tak ada, dia tak ada pula situnya. Tukar hakikat ada. Akan tak terima lah. Ingat, benda wajib ni, benda tak terima tak ada. Ada sentiasa. Zat dan sifat Allah ni, benda wajib. Benda ada sentiasa, terima tak ada. Tiba-tiba, kudrat iradat mereka tak ada pula situ. Tukar hakikat dia panggil. Zat Allah Ta'ala dan sifat ni benda wajib. Benda terima tak ada. Ada sentiasa. Ada sentiasa, tak putus. Ada sentiasa, tiba kudrat iradat mereka nak ada ke pula. Itu bertukar hakikat dia panggil tu. Kata ni. Orang ngapa sini ni. Orang bujah ngapa sesuatu. Tak apalah, tidak apa. Tak apa, saya tak faham. Apa, kalau kita ingat tadi, kalau kita faham, kejap, apa tak pun ni. Waktu supaya lah, kalau apa pun, bagus. Kalau kita faham, kaedah asal, tak apa, yang mesti dia. Gitu ya. Tak ada. Ingat, hakikat benda wajib ni, benda yang tak ada. Hakikat wajib ni, ada kulit cipat dia panggil. Tak dia tak ada. Ada sentiasa. Seperti tadi, kerana hakikat yang wajib tu. Kerana bahawa hakikat yang wajib itu, apa hakikat dia? Barang yang tiada menerima Adam. Benda yang tak ada. Mana ada sentiasa? Gapo ke benda ada sentiasa? Zat sifat Allah situ ya. Barang yang tiada menerima Adam sekali-kali. Dan jika ta'alluq kedua kudrat iradat dengan mustahil pula. Sebab kudrat ta'alluq mungkin, jaiz. Tak ta'alluq wajib, tak ta'alluq mustahil. Kalau sekiranya kudrat iradat ta'alluq juga mustahil, apa akan jadi? Jadi kalau tadi ta'alluq wajib tak? Kalau ta'alluq wajib, ta'alluq mengadakan benda yang wajib dah sifat, ia tak selesai. Kalau ta'alluq kudrat iradat pada menadakkan benda wajib dah, dia berkata hakikat. Baik. Kalau ta'alluq benda mustahil pula, apa akan jadi? Itu dah.
Dari sini. Dan jika ta'alluq keduanya, kedua kuda iradah dengan yang mustahil. Mustahil ni benda yang tidak ada. Wal mustahilu ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Benda yang tidak dimata adanya, berarti ada sentiasa. Itu mustahil. Jadi kalulah kuda iradah ni ta'alluq dengan mustahil, gapo sekutu bagi dia. Syarikul bari. Dan sekutu yang membari tak ada. Tiba-tiba kuda nak mengadakan situ pula. Apakah jadi? Tidak. Dan jika ta'alluq keduanya, kuda iradah dengan yang mustahil, bagi memberi bekas. Mereka mengada lah. Jadi kata kuda iradah ni kepada benda mustahil ni jadi ada. Itu bekas dia panggil tu. Dia tak ada dah. Sekutu ta'ala. Anak ta'ala mustahil tak? Ada anak mustahil. Tak? Tak ada anak sebab kemalat. Ada anak mustahil. Jadi kalau lah kuda iradah nak menjadikan ada anak situ ni, apakah jadi? Benda mustahil tak? Tak, ingat tu. Ada anak mustahil. Ada anak sifat kemalat. Jadi kalau lah kuda iradah ni ta'alluq pada nak mengadakan benda tak ada. Tak. Jadi mana anak bagi Tuhan tak ada sentiasa. Tiba-tiba kuda iradah ni jadikan anak tu pula ni. Apakah jadi? Tu. Tak ada. Masuk bekas ni mengada lah. Dan jika kalau ta'alluq keduanya kuda iradah dengan yang mustahil itu bagi memberi bekas. Bagi mengadakan lah. Jadi mana sekutu bagi Allah Ta'ala ada anak itu mustahil. Ada isteri itu mustahil. Tiba-tiba kuda iradah nak menjadi ada isteri Allah Ta'ala. Nak mengadakan anak Allah Ta'ala je. Dia panggil memberi bekas. Bukan mengadakan. Bagi bekas mengadakan dia yang mustahil itu, jawab dianya, maka lazim daripada demikian ta'alluq kuda iradah pada mustahil itu. Maka lazim daripada demikian itu, bagaimana demikian ta'alluq kuda dan iradah dengan yang mustahil. Ini mengadakan mustahil itu. Kerana ramai mudah. Maka lazim dari demikian itu, demikian kuda iradah menjadikan sekutu Ta'ala. Menjadikan anak bagi dia. Tapi dah habis ngaji, itu beramai itu umum. Umum lagu mana? Umumnya. Maka lazim dari demikian itu, demikian ta'alluq kuda iradah dengan yang mustahil. Itu dia. Jadi kalulah kuda iradah ta'alluq juga menghadam dia mustahil tadi, bertukar hakikat juga situ. Bertukar hakikat. Bertukar hakikat lagu mana? Bertukar hakikat mustahil, tak mustahil tak ada, dia dah ada pula tukar hakikat. Hak mustahil tak? Hak tak ada langsung, dia jadi ada. Tukar hakikat gitu. Sebab apa bertukar hakikat? Kalulah kuda iradah ni ta'alluq pada menjadikan benda mustahil tak ada, bertukar hakikat. Sebab apa bertukar hakikat? Sebabnya kerana bahawa hakikat mustahil itu barang yang tiada menerima wujud sekali-kali. Hakikat mustahil ni benda yang tidak ada sekali-kali, cuma tak ada langsung. Dia. Jadi benda yang tidak ada langsung ni kira jadi ada. Itu hakikat lah lagu tu je. Supaya wajib juga lah. Atau ta'alluq dengan mengadamkan dia atas pada mengada tadi. Jadi takdirnya di kitabnya
takdir gini. Dan jika ta'alluq keduanya, kedua kuat iradat dengan yang mustahil bagi mengadamkan dia. Dah, situ dah. Dan dua lah. Jadi kalau ta'alluqlah kuat iradat dah pada mustahil, memberikan mengadakan dia. Memberikan mengada. Jadi kalau dah ta'alluq kuat iradat ni, pada mustahil, pada mengadakan benda mustahil. So, kalau ni bila mengadam ni atas sana takdirnya, jikalau ta'alluq keduanya, kuat iradat dengan yang mustahil, bagi mengadamkan dia. Tak ada ulak. Benda mustahil tak ada lah. Sekutu bagi Ta'ala. Tak. Anak Ta'ala mustahil. Tiba-tiba aku dah ada, Nabi kata tak ada juga situ tu. Kalau tak ada, ni tak ada ulak. Betul. Atas situ dah dua tu. Tobik mudah. Apa tu ni? Memberi bekas tu mengada. Jadi takdirnya, dan jika ta'alluq keduanya, kudat iradat dengan mustahil, bagi bekas mengadakan. Ambil tulah juga. Dan jika ta'alluq kedua kudat iradat dengan mustahil, tak bagi mengadamkan dia. Ambil tu juga lah, ambil tulah. Jadi kalau lah kudat iradat ni, ta'alluq benda yang mustahil, kalau nak menadakan. Jawabnya, maka lazim jadi tahsil hasil jugalah. Jadi menghasilkan benda tak ada. Menghasilkan benda hasil, berarti mengada benda tak ada. Akan tak terima begitu. Bila gitu, maka ta'alluq keduanya. Baru baca dah. Maka ta'alluq keduanya, kedua kudat iradat. Maka tidak ta'alluq keduanya, kedua kudat iradat kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Itu dia. Maka tidak ta'alluq keduanya, kedua kudat iradat kepada yang wajib dan mustahil, itu tidak dinamakan lemah. Walaupun kudat iradat ni tak ta'alluq benda wajib dan tak ta'alluq benda mustahil, tak namakan lemah Allah situ tu nya. Pasal apa? Bukan kerja dia tu. Bukan kerja dia nak ta'alluq benda wajib dan benda mustahil tadi. Itu dia. Tidak dia. Ini boleh. Surat 30 ni. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Bagi dapat bawah atas tu. Cuba lah. Maka tidak ta'alluq keduanya, kedua kudat iradat kepada yang wajib. Bagi sifat kudat iradat tak ta'alluq yang wajib dan tak ada mustahil itu tidak dinamakan lemah. Tak dinamakan lemah yang mereka itu, dia mereka tak ta'alluq kudat iradat pada wajib mustahil itu. Sebab apa? Sebab apa walaupun sifat kudat iradat ni tak ta'alluq benda wajib dan mustahil, tak nama lemah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa tak boleh dikatakan lemah Ta'ala walaupun sifat kudat iradat tak ta'alluq benda wajib mustahil itu. Sebab apa tak boleh kata lemah? Sebab tak boleh kata lemah walaupun sifat kudat Ta'ala tak ta'alluq benda wajib dan mustahil, tak dikatakan lemah. Sebab apa? Sebabnya kerana bukan lorongannya. Bukan lorongannya, bukan wazifah dia panggil. Bukan kerja dia panggil. Lorongan ni dia panggil wazifah. Bukan kerja kudrat ni, bukan pasien kudrat Ta'ala nak menjadikan benda wajib dan mustahil tak ada. Gitu. Itu lorongan dia panggil. Lorongan ni wazifah dia panggil. Wazifah kerja dia. Bukan kerja bukan lorongan, bukan kerja bukan wazifah, bukan kerja ikut iradat nak mengadakan yang mustahil dan yang wajib dia. Pokoknya ta'alluq harus saja ya. Gitu ya. Ayah.
Dan kata musannif sekali. Dan kata musannif wal hayatu. Dan kata musannif wal kalau Habib ngaji sikit tu tidak namakan lemah yang demikian itu demikian tak takluk kudrat kepada wajib dan mustahil sebab tak takluk kerana tidak tak takluk tu. Sebab apa tak takluk? Sebabnya bukan lorongannya, bukan pekerjaannya kudrat nak menjadikan benda wajib dan mustahil itu. Lorongnya wazifah kerja dia. Dan kata musannif wal hayatu wahya la tata'allaqu bi syai'in. Wal hayatu dan hayat. Dan hayat sifat hayat ni wahya dan ia hayat la tata'allaqu bi syai'in, tak takluk dengan sesuatu. Tak takluk dengan sesuatu dari wajibat, mustahilat dan jaizat. Jadi sifat ma'ani ni ada takluk tiga sifat. Ada takluk satu sifat, ada takluk lima wujud, ada takluk suatu perkara. Hanya hayat ni seolah-olah menjadi syarat bagi yang lain situnya. Kalau ada ayat, tak ada lain situnya. Gitu. Jadi maksudlah ta'allaqu bi syai'in, tak takluk dengan sesuatu, ai syai'in minal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Lepas tu, apa tugas dia? Tugas atau takluk kudrat ni, takluk bagi hayat hanya semata-mata menjadi syarat nak ada yang lain situ. Artinya yang keempat daripada sifat ma'ani itu ialah hayat. Ini sebuah bilangnya lah. Yang sifat ma'ani yang pertama kudrat, yang kedua iradat, tiga ilmu, empat hayat. Ini sebuah bilangnya saja kan. Ada pun hakikat sifat Allah Ta'ala tak dia situnya. Qadim berlaku situ. Pokoknya bila 1, 2, 3 ni sebab nak kecek ya. Nanti nak sebut kudrat iradat semulut kita boleh sih. Kudrat iradat sekali sebut alih lah. Sebut kudrat dulu iradat dia. Itu dia. Dia sebut sekaligus. Kudrat iradat sekali sebut dua kawal tu alih lah. Ini sebuah bilangnya dia panggil. Hakikat sifat tu bukan lagu ni. Hakikat sifat tu bukan ada satu meluadak situ sebenarnya. Sifat Allah Ta'ala ni dak sifat Allah Ta'ala banyak terhingga. Tu tak dia situ. Bila sudah dua, dia bila saja ya. Gitu ya. Artinya hati hayat ialah hidup. Naknya perhidup. Tambah puas putih perhidup ni sifat ma'ani dia panggil. Kalau hidup tu dia panggil takluk dah. Mana bila ada sifat ayat Zanda, hidup kau Ta'ala situnya. Bezanya. Berpo tu, untuk po sini, tambah perhidup tu nak beza di antara sifat hidup dengan takluk dia. Kalau kata hidup, takluk bagi sifat hidup. Kalau kata perhidup, sifat bagi dia. Sifat bagi zat Allah Ta'ala. Kalau kata hidup, takluk bagi sifat hidup tadi. Lagu mana? Bila sifat hidup, bila Allah Ta'ala sifat dengan hidup, maka hidup zat Allah Ta'ala, hidup sifat Allah Ta'ala dia. Artinya hati hayat hidup. Mana hidup yang tiada dengan nyawa. Jadi hidup Allah Ta'ala, hidup dengan nyawa. Hidup Allah Ta'ala bukan hidup dengan nyawa. Kita makhluk ni hidup dengan roh, nyawa. Adapun Allah Ta'ala tidak hidup dengan nyawa tadi. Hanya Allah Ta'ala hidup dengan sifat hidup dia panggil. Dan tiada dengan nafas. Allah Ta'ala hidup Allah Ta'ala ni bukan dengan nafas. Nafas ni saya masuk tu. Jadi Allah Ta'ala hidup ni bukan nyawa pun kita lah. Bukan nafas, tarik nafas sekali. Kemudian sedap gitu ni. Itu sifat kita dia panggil. Dan tiada mizaj. Apa mizaj sini? Mana kejadian yang empat nasib. Maknanya hidup Allah Ta'ala ni bukan dengan empat nasib.
bukan dengan hidup Tuhan ni bukan dengan tanah. Bukan dengan angin. Bukan dengan udara. Bukan dengan air. Kita dapatkan tadi. Kalau ada angin, tak ada udara, tak ada air, mati kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala bukan hidup dengan mizat dia panggil. Sifat mizat. Mizat ni air, api, angin, tanah. Dan tiada hidup Allah Ta'ala dengan mizat. Mizat yakni kejadian yang 4 anasib. 4 anasib ni air, api, angin, tanah. Itu dia. Kita ni 4 perkara tu tak. Kalau ada air, tak hidup kita. Dan tak ada api, tak hidup juga. Kita mesti ada 4 perkara tadi. Tak ada manusia, tak hidup kita situ. Ada Allah Ta'ala bukan hidup dengan 4 anasib ni. Bukan hidup dengan api, dengan air, tanah dan angin. Baik. Dan tiada hidup itu. Dan tiada hidup itu dengan sebab makanan. Hidup tanda bukan makanan. Kita ni kita tak makan ni, tak makan dalam masa 24 jam. Kita manusia ni kalau tak makan 24 jam, balik matilah. Kalau lepas 24 jam tadi tak mati lagi, itu tu lagi sifat lain kita tu. Itu lagi sifat lain. Itu dia. Baliknya kalau tak makan 24 jam atau 72 jam, matilah manusia ni. Tapi kalau dah manusia ni lepas dia hidup lagi, itu tu makin di dalam dia panggil. Ada satu makin dalam kita pula situ punya. Balik dia 22 jam. 22 jam tak makan 2 jam, ada matilah. Tapi kalau tak mati juga, berarti Allah Ta'ala panjang ke umur dia tadi sebab ada makin di dalam situ ni. Dekat dia. Jadi nak ayatnya Allah Ta'ala ni bukan hidup makan ni lah. Tak boleh intikak Allah Ta'ala ni hidup makan ni. Sejauh mana intikak? Kalau tak jauh, kalau intikak tu yang hidup makan ni, jadi kufrun kafir lah. Itu je. Tak ada cakap betul ni. Kau ada ni. Ada ragu tak ngaji, macam-macam gamuk ni. Tak ngaji, gamuk macam-macam tak. Itu dia. Tak ada ni. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak bunyi lagi lah. Ada? Apa itu? Pasti dah kalau ubah sebab huwa laki-laki lah. Apalah. Tak boleh salah lah kata kita dah. Ini kafir dah. Sebab tak rusuk lah kita dia. Na'udzubillah zalik lah. Kalau jatuh, mana mukhalafah lah. Ya Allah dalam mukhalafah yang baru. Kalau tu jatuh, tak ada mukhalafah lah. Jadi Allah dalam mukhalafah. Jatuh tak tina dia mukhalafahnya. Ada kau yang tak tina? Oh tak ada lah. Oh tu mukhalafah tu. Lagu mana? Tak kerti hakikat Allah Ta'ala. Sebagian kita tak kerti hakikat zat kita. Hakikat zat angin kita. Hakikat zat angin tu, sejuk tu berita. Hakikat zat kita, zat angin. Tak kerti. Kalau tu makhluk baru, Pak Tuhan, lebih lagi lah. Yang gitu dia. Yang gitu dia. Demo nak adu sifat Allah dengan sifat demo, mana boleh. Gitu dia. Ayat dia gecek molek gitu dia. Biar dia balik gangi tadi selamat. Kita boleh pahala besar. Dia pun selamat. Gitu. Baik. Sudah. Lagi tak apa sih mudah ya. Dan tarikh hayat itu Alhamdulillah. Dan tarikh hayat itu hiya sifatun
wujudiyatun tusahihu liman qamat bihi al-idrakah. Hiya sifatun wujudiyatun tusahihu liman qamat bihi al-idrakah. Iaitu hayat ni sifat yang wujudiyah. Betul lah. Sifat yang ada pada kharij, ada pada zihin. Ia mengesahkan sifat hidup ni. Bila sifat hidup tu ada, sifat hidup ni lah ia mengesahkan ia. Ia ni sifat itu. Yang tafsir yang mengesahkan ia sifat itu sifat ayat ni lah. Jadi bila sifat ayat ni ada rizal ta'ala, sifat ayat ni lah ia mengesahkan, yang membolehkan. Ia mengesahkan, yang membolehkan ia. Ia ni sifat itu sifat ayat tu. Tafsir dia. Jadi asal domain ia tu sifat ayat lah. Jadi mana ayat-ayat ni ialah sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada pada kharij dan zihin. Ia mengesahkan ia sifat ayat tu. Tafsir ayat ni sifat itu tu lah. Tafsir ia tu lah. Yang mengesahkan ia sifat ayat tu. Yang mengesahkan, yang membolehkan ia sifat ayat bagi orang yang berdiri. Yang ni sifat itu bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Apa maksud kata sifat barang yang berdiri ia dengan dia tadi? Yang ni dengan orang itu akan idrak. Ayah tafsir dia. Ayah dia orang tarikh ni. Ada. Buat arti dia pula situ tu. Betul-betul ramai dulu situ tu. Lagi dah. Betul. Sebab musan ni tafsir balik tu. Jadi mana dia tafsir betul-betul tarikh dia tak dipayah. Jadi musan tafsir balik apa maksud kata tu sahih hingga akhir tadi. Sekali lagi. Dia kata iaitu sifat ayat ni sifat yang wujudiyah, sifat bahasa ada. Ia mengesahkan ia. Mana ia mengesah, yang boleh ia sifat ayat bagi orang yang berdiri. Bagi orang yang berdiri ia dengan dia sifat ayat. Yang ni dengan orang itu akan idrak. Artinya bahawa bersifat ia dalam yakni Allah Ta'ala. Yang ni bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat idrak, iaitu ilmu dan samuk dan basar. Jadi kalau mula bahasa kita lagi gini lah. Tarikh dia kata sifat ayat ni sifat yang wujudiyah, sifat yang bahasa ada, yang mengesahkan, yang membolehkan sifat ayat ni bagi tu dia. Mana bagi Ta'ala bersifat dengan ilmu, samuk dan basar. Gitu ni. Ayat tafsir tu. Orang yang tu Allah Ta'ala lah. Jadi mana sifat ayat ni sifat yang bahasa wujudiyah, yang membolehkan orang yang sifat ayat ni bersifat sifat idrak. Dia idrak ilmu, samuk, basar. Kita ada sifat ayat, ada juga sifat tu. Jadi mana ilmu ayat ni seolah menjadi syarat bagi tuan dia tu bersifat idrak. Dia idrak samuk, basar dan samuk, basar dan kalam. Kalau ada ayat, tak ada tiga-tiga tu. Tapi Rabi ngaji tu bagi orang yang berdiri tu Allah Ta'ala lah. Kalau Rabi ngajinya dia banyak sini ni. Bukan bersosok situ dah. Kecil-kecil muda. Sifat ayat ni ialah sifat yang bahasa wujudiyah, yang membolehkan orang yang bolehkan Allah Ta'ala bersifat idrak tadi. Dia. Ataupun membolehkan orang kita ni lah. Manusia ni. Kalau tak ada sifat ayat, tak ada idrak kita tu. Mati. Mana orang kita mati. Mati dia. Dia mati ada samuk. Ada pendengar. Tak ada lah. Ada bahasa. Tak ada lah situ tu. Maka ayat ni seolah menjadi syarat bagi orang itu tu ada sifat idrak. Pendapat tadi. Dia. Lagi dia. Ya.
Kena sebut-sebuti makna dia tu. Iaitu sifat yang wujudiah. Berarti hayat ni sifat bahasa ada pada khorik, ada pada zihin. Ia mengesahkan, mana ia membolehkan. Ia mengesahkan, ia membolehkan, ia sifat hayat ni bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Mana bagi Allah Ta'ala lah. Bagi Allah Ta'ala tak bersifat dengan idrak. Ini bersifat dengan samuk bahasa, samuk bahasa ilmu, samuk dan bahasa. Kalau ada sifat ayat, tidak ada lah sifat idrak tadi. Dari sifat ayat ni lah, ada sifat idrak tadi. Jadi, tarikh bagi ilmu ni, sifat ilmu ialah sifat yang bahasa wujudiyah. Sifat bahasa ada yang mengesahkan, yang membolehkan Allah Ta'ala, yang membolehkan seseorang ataupun yang memberikan Allah Ta'ala bersifat dengan idrak, bersifat dengan ilmu, sama bahasa tadi. Gitu ya. Kita manusia pun, kata ada sifat ayat, ada sifat idrak, ada ilmu. Ada mati tak? Ilmu mana? Tak ada sifat ayat mati tak? Bila mati ada sifat ayat. Ada sifat ilmu. Tak ada. Bila mati tak ada sifat samuk. Bahasa situ dia. Dia panggil soal syarat dia panggil. Membolehkan, mana mengesahkan, mana membolehkan orang yang bersifat ayat ni bersifat dengan sifat idrak. Gitu. Dia kena bersasar. Sebab lagu ni payah nak tafsir lah bersasar gitu. Bila kita bersasar makna tu, dia mudah tafsir lah. Jadi ingat, idrak tiga perkara. Idrak ni ilmu, sama bahasa. Jadi sifat ayat ni, tarikh dia ni, sifat yang bahasa wujudiyah, yang membolehkan orang yang bersifat dengan hayat tu. Mana orang yang sama ada Allah Ta'ala ataupun kalau dia Allah Ta'ala bagaimana makhluk kita ni. Jadi sifat bahasa wujudiyah yang membolehkan orang bersifat dengan hayat ni bersifat dengan samuk, bahasa dan ilmu. Gitu. Tengok belah. Sesuai lah. Bahasa sini lah. Jadi dia tafsir sesuatu kita keliru dah tu. Dia tafsir iaitu sifat yang wujudiyah. So, ia mengesahkan dia, yang membolehkan ia sifat, yang membolehkan ia domain ia tu, yakni mana ia ni sifat itu sifat ayat je lah. Jadi kalau tafsir mudahnya, ayat-ayat ni ialah sifat yang mengesahkan sifat hayat tu. Ayat-ayat ni sifat yang membolehkan sifat hayat ni gitu. Bagi orang bersifat, bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Jadi dengan orang itu akan idrak. Artinya bahawa bersifat ia Allah dengan sifat idrak. Yang iaitu sifat idrak ni ilmu dan samuk dan basat. Dia. Mana kini kedagi dah. Jadi mudah kecil cerita ni, tarikh bagi hayat ialah sifat yang wujudiyah. Sifat yang bahasa ada pada zihin, pada khorik dan zihin. Bila ada sifat ayat ni di zat Allah Ta'ala, sifat ayat ni lah yang membolehkan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak, bersifat dengan ilmu, samuk dan bahasa. Gitu ya nak. Dan seumpama sifat idrak itu yang lain daripada segala sifat. Dan seumpama sifat idrak, mana bila ada sifat ayat, maka bersifatlah Allah Ta'ala bersifat ayat tadi, bersifat dengan sifat idrak dan sifat yang lain daripada idrak tadi. Tengok kata, dan atau seumpama sifat idrak itu yang lain. Yang lainnya dari sifat idrak, daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal jua. Yang lainnya lain sifat idrak, daripada tu bahaya pada yang lain. Yang lain dari sifat idrak apa?
daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat. Gapo sifat yang syarat ada ayat ni. Seperti kudrat, iradat. Mana kata ada sifat ayat, tak ada sebab kudrat tadi. Jadi maknanya, dah kecil rasa kita lagi ke, sifat ayat ni ialah sifat-sifat yang mengesahkan, yang membolehkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak dan bersifat-sifat yang lain. Sifat yang lain, sifat bergantung sifat ayat tadi. Maknanya kalau tidak ada sifat ayat, tak ada puasa. Tak ada tanda. Jadi sifat ayat ni sifat yang membolehkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat idrak dan sifat yang lain. Gitu. Yang lainnya, jaminnya klik pada sifat idrak. Yang lainnya daripada idrak daripada terbahaya dia. Yang lainnya daripada idrak apa? Daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud ayat. Itu dia. Jadi mana bisa seperti kudrat dan iradat. Dia sifat kudrat iradat ni sifat yang bergantung pada akal kita ada ayat. Bila ada ayat, adalah kudrat, ada iradat. Kalau tidak ada sifat itu, tak ada lah kudrat, tak ada lah hayat, tak ada lah iradat situnya. Bila mati dah, tak ada kandak lah, tak ada kuasa situ tu. Maka sifat ayat ni seolah-olah menjadi syarat bagi ada sifat yang lain. Gitu. Seperti kudrat dan iradat. Dan itu syarat akli. Syarat akli lah. Syarat pada akal saja. Iaitu syarat pada akli. Pada sifat ma'ani. Lazim daripada ketiadaan. Dari ketiadaan sifat hidup tu, ketiadaan sifat ma'ani. Kalau ada sifat lazim, tak ada sifat ayat, tak ada sifat ma'ani tu. Itu lazim akli dipanggil. Lazim akli ni lazim dari tidak ada sifat ayat, tidak ada sifat yang lain. Itu lazim akli. Dan tak lazim daripada wujudnya. Dan tak lazim. Satu dah. Belah lebih dah. Satu dah. Jawab dah. Belah lebih dah. Bismillah lah. Habiskan ni lah. Kalau tu lebih tengok pergi pun, lepas rejah dia terdak lah. Jadi lah. Kat tu dah. Putuskan ni lah. Jadi lah sikit pun. Putuskan. Di sini dan seumpama sifat idrak itu yang lain dia sifat yang disyaratkan pada akal wujud ayat seperti kudrat iradat dan itu syarat akli lah katalah. Begitulah butis kita ambil sini butis takat dia kata dan seumpama sifat idrak itu yang lain daripada segala sifat ma'ani daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud ayat seperti kudrat iradat itu dan itu syarat akli lah. Ajalah belah. Allahu Akbar. Telefon duk apa kalau dah